Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan kita berkenaan kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana pada dua video yang pertama sebelum ini, bahagian pertama dan bahagian yang kedua, saya telah menerangkan dan telah memulakan kisah Nabi Nuh AS, bagaimana keadaan banjir tersebut dan bagaimana keadaannya Nabi Nuh AS itu membina bahtera, dan kemudian bagaimana anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saya juga menerangkan berkenaan dengan umur Nabi Nuh AS yang panjang, iaitu 950 tahun, dan kaitannya kepada kaumnya dan keingkaran kaumnya terhadap dakwah Nabi Nuh AS. Nah, pada video yang lepas saya menimbulkan persoalan berkenaan dengan keadaan banjir Nabi Nuh AS tersebut. Ramai mungkin yang menyangka bahawasanya banjir ini meliputi keseluruhan dunia. Yang menenggelamkan seluruhan dunia ini. Tidak ada satu pun tanah yang tidak ditenggelamkan oleh banjir tersebut. Mungkin ramai yang mempunyai pandangan atau sangkaan sedemikian. Namun sebenarnya cerita bahawasanya banjir ini menenggelamkan keseluruhan dunia ini tidak disebut walau satu ayat pun di dalam Al-Quran. Dan tidak disebut pun oleh mana-mana hadis Rasulullah SAW. Jadi daripada mana datang cerita banjir Nabi Nuh ini menenggelamkan keseluruhan satu dunia ini sehingga tidak ada satu tanah yang kering? Cerita ini sebenarnya boleh didapati dalam kitab Bible, dan ia dipercayai dan dipegang oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Jadi bagaimana kisah kepercayaan Nabi atau kisah kepercayaan orang-orang Yahudi Nasrani dalam kitab Bible ini boleh termasuk dalam tradisi cerita orang Islam, sehingga kan ramai yang menyangka yang sedemikian juga. Ini adalah kerana seperti mana saya terangkan dalam dua video yang lepas, hampir kesemuanya kisah Nabi Nuh AS yang terperinci ini datangnya daripada Bani Israel ataupun pendeta Yahudi dan juga pendeta Nasrani. Mereka memeluk agama Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan selepasnya, dan mereka mula menyebarkan cerita-cerita yang terdapat di dalam kitab suci mereka, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Dalam kedua-dua kitab ini, atau khususnya kitab Taurat, disebut bahawasanya bahtera Nabi Nuh ini berlayar dalam satu banjir yang mana meliputi keseluruhan dunia. Dan ini juga cerita yang kekal dalam sampai Bible sekarang ini. Dan ini mungkin dikatakan tambahan, tokoh tambah daripada orang-orang Yahudi dan juga mungkin juga orang-orang Nasrani. Tetapi tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang menerangkan bahawasanya banjir Nabi Nuh AS ini menenggelamkan keseluruhan satu dunia. Dan tidak ada satu hadis sahih pun yang menyatakan sedemikian. Yang ada sebenarnya adalah kenyataan bahawasanya bahtera Nabi Nuh ini dia terapung di atas banjir yang sangat besar. Banjir yang sangat besar yang menenggelamkan, yang membunuh orang-orang kafir musyrik. Itu saja. Tidak ada cerita berkenaan dengan banjir yang tenggelamkan satu dunia. Dan kalau kita fikir secara logik pun dan secara pemikiran secara insaf dan mengikut prinsip-prinsip Islam, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menghancurkan atau mengazabkan mereka yang ingkar pada ajaran Nabi mereka. Adapun manusia yang tidak kenal Nabi tersebut, yang tidak sampai dakwah itu kepada mereka, mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada video yang lepas saya dah terangkan bahawasanya Nabi Nuh AS kemungkinan besar hidup pada zaman tamadun Sumeria, iaitu lebih kurang 6,000 tahun dahulu. Dan ketika itu 6,000 tahun dahulu, manusia sudah bertaburan di atas muka bumi ini. Sudah ada manusia yang tinggal di benua Amerika. Sudah ada manusia yang tinggal di Eropah. Sudah ada manusia yang tinggal di negara China.
di Alaska. Hatta sudah ada manusia yang mula meneroka pulau-pulau dikatakan di pulau-pulau di lautan Pasifik Selatan, dan juga sudah ada manusia di Australia. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak azabkan keseluruhan manusia, menenggelamkan, membunuh semua manusia satu dunia ini hanya kerana kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar pada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan manusia lain di Amerika, di Australia, di mana-mana tempat, mereka tak kenal Nabi Nuh alaihissalam, tak sampai dakwah Nabi Nuh pada mereka. Ada mungkin pesuruh mereka sendiri, nabi mereka sendiri, kerana setiap umat Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi dan rasul. Jadi tidak adil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan kesemuanya hanya kerana keingkaran Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat juga bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Ad, kaum Thamud, dan juga kaum-kaum lain yang ingkar kepada Nabi mereka, kaum Nabi Lut sebagai contoh. Allah SWT tak menghancurkan keseluruhan manusia. Allah SWT tak menghancurkan semua manusia yang hatta tak kenal Nabi-Nabi tersebut. Allah SWT hanya menghancurkan kaum musyrikun, kaum kafir yang ingkar kepada ajaran Nabi mereka. Itu yang Allah hancurkan. Selebih daripada itu Allah SWT tak hancurkan. Jadi banjir Nabi Nuh ini merupakan malapetaka. Ini bukan mukjizat. Saya dah katakan pada video yang lepas. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam bukanlah banjir yang besar tersebut. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam ialah umur yang panjang, yang mana manusia tak boleh capai pada umur tersebut. Tak ada satu manusia pun, walau bagaimana advance teknologi mereka pun tak boleh capai pada umur 950 tahun sekurang-kurangnya. Jadi itu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Maka bahtera yang terapung di atas banjir yang besar ini, banjir ini bukanlah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Bahtera tu ya, pembikinan bahtera tersebut itu dengan paku, dengan kayu yang begitu kukuh sehingga memuatkan makhluk-makhluk yang di atasnya, itu adalah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Kerana apa? Kerana manusia tidak mampu untuk buat demikian ketika tersebut. Ia adalah wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Nuh bagaimana Nabi Nuh alaihissalam nak buat bahtera itu. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, bahtera Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan mukjizat. Umur Nabi Nuh yang panjang adalah mukjizat, tapi banjir yang melanda kaum Nabi Nuh ini bukan satu mukjizat. Ia satu malapetaka besar. Ia satu bencana, ia satu azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Oleh kerana itu, mengikut ajaran Islam dan mengikut prinsip-prinsip Islam, bahtera Nabi Nuh alaihissalam ini yang terapung di atas banjir yang berlaku ketika itu, banjir itu tidak meliputi keseluruhan dunia. Banjir itu tidak tenggelamkan keseluruhan dunia. Banjir itu hanya tenggelamkan kawasan kaum Nabi Nuh alaihissalam ataupun tamadun Sumeria ketika tersebut. Jadi kepercayaan yang mengatakan bahawasanya banjir ini meliputi seluruh alam perlu kita ketepikan dan kita tolak tepi, kita tidak percaya lagi. Kerana ia sebenarnya adalah ajaran daripada orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. Dan kita tak perlu percaya kepada apa yang ada dalam kitab Bible mereka. Jadi sudut agama, maka tak bolehlah bahtera ataupun banjir itu tenggelamkan keseluruhan satu dunia. Kedua, oleh kerana ia bukan mukjizat, ia adalah satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita fikir secara logik, kita fikir secara saintifik, kita fikir secara matematik, untuk menenggelamkan satu dunia ini dengan air, ia memerlukan masa yang sangat lama. Sangat lama. Kan dunia ini besar. Sangat besar. Radius bumi ini saja sudah 6,000 kilometer. Lilitan bumi ini, diameter dia di kawasan ekuator 44,000 kilometer. Jadi nak air yang meliputi keseluruhan dunia ini daripada hujan yang turun daripada langit dan air yang naik daripada bumi, ia akan mengambil masa yang sangat-sangat lama. Maka ia sudah pasti memberikan peluang kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam untuk selamatkan diri mereka. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, kita lihat bahawasanya air mencurah tersebut itu
dengan mendadak air itu naik dengan cepat sehingga kaum Nabi Nuh ini yang ingkar ini mereka tak dapat nak lari. Mereka terperangkap seperti anak Nabi Nuh AS terperangkap nak lari nak panjat gunung sampai gunung pun tak sempat. Sebab apa? Sebab air itu dapat naik, air banjir itu naik dengan cepat. Nah, kita lihat satu dunia ini, saya tunjukkan betapa keadaannya dunia ini yang mana dia ada gunung ganang dan gunung yang tertinggi ialah Gunung Everest. Gunung Everest ini tingginya lebih kurang 8,848 meter. Katakanlah 8,000 meter. 8 kilometer tinggi. 8 kilometer tinggi. Kalau sekiranya banjir itu sebut itu meliputi seluruh dunia, maka sudah pasti ia akan meliputi banjaran gunung atau puncak gunung yang tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest ini. Dan air nak naik sampai kepada 8 kilometer tersebut mengambil masa yang sangat lama. Dan air itu mesti banyak. Bayangkan keseluruhan dunia ini, airnya dalamnya lebih daripada 8 kilometer, 9 kilometer. Bayangkan. Kalau nak satu dunia ini tenggelam dengan air itu kedalamannya daripada permukaan air yang sekarang ini, daripada kira permukaan laut sekarang ini, sampailah kepada puncak gunung yang tertinggi adalah 8 kilometer. Air itu perlu naik 8 kilometer. Mana datang air tersebut? Dan persoalan seterusnya, bila air itu surut, di mana pergi air itu? Air itu serap dalam bumi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam bumi ini ada minyak, ada mineral, dan air itu kalau serap, makanya kedalaman dalam bumi 8 kilometernya adalah air. Dalam tanah, tak ada air. Dalam tanah hanyalah batu-bata, lava yang keluar dari gunung berapi dan sebagainya. Di mana air tersebut? Jadi secara logiknya, secara saintifiknya, air itu tak boleh diserap keseluruhannya ke dalam bumi. 8 kilometer air tersebut itu tak boleh serap keseluruhannya dalam bumi. Ini bukan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu mukjizat? Mukjizat itu adalah bukti yang Allah berikan kepada para nabi dan juga rasul untuk memberitahu kepada kaumnya bahawasanya dia itu adalah nabi. Itu mukjizat. Seperti mana apa? Rasulullah SAW airnya keluar daripada tangan, mukjizat. Seperti mana apa? Seperti mana Rasulullah SAW tunjukkan betapa Rasulullah SAW kalau makan satu daging, gigit daging tersebut, daging itu dimakan oleh seluruh kaumnya dan tak habis-habis kaum tersebut. Itu mukjizat, tak boleh ditiru. Itu membuktikan Rasulullah SAW itu benar agar apa? Agar manusia ikut Rasulullah SAW. Jadi mukjizat ini diberikan kepada para nabi untuk membuktikan kepada kaumnya dia adalah nabi. Agar apa? Agar kaumnya mengikut ajaran nabi tersebut. Tetapi sekarang ini keadaannya dah tak ada lagi peluang untuk kaum itu ikut ajaran Nabi Nuh AS. Allah SWT dah hancurkan orang-orang kafir seperti mana yang diminta oleh Nabi Nuh AS. Jadi tak perlu mukjizat. Jadi banjir itu bukanlah satu mukjizat. Bukanlah mukjizat untuk orang-orang kafir itu kerana mereka tidak ada masa untuk nak beriman kepada Nabi Nuh AS lagi. Mereka dah di ambang-ambang nak mati. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banjir bukanlah mukjizat, maka dia adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk kaum Nabi Nuh AS yang ingkar sahaja. Jadi banjir itu bukanlah banjir keseluruhan satu dunia. Tambahan pula, secara logiknya, kalau air itu seperti mana dikatakan dalam Bible dan disebarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani sehingga dipercayai oleh ramai orang Islam, banjir ini satu dunia dan dia itu kena sampai puncak gunung tertinggi, Gunung Himalaya, sebabnya at least 9 km tinggi air tersebut. Kalau kita pergi ke lautan dalam sekarang ini, lautan yang paling dalam adalah 10 km. Satu tempat saja, di kawasan tempat nama dia Mariana Trench dekat Pacific Ocean. Selain daripada itu, kedalaman
ocean ini adalah lebih kurang antara 5 kilometer, 8 kilometer, lebih kurang sedemikian. Tetapi air adalah sesuatu yang berat. 1 kilogram air adalah sama seperti beratnya, 1 liter air adalah sama seperti 1 kilogram berat. Jadi air itu berat. Bayangkan seseorang tu berdiri dan di atasnya dia bawa air di dalam baldi yang setinggi 5 kilometer. Berapa berat air tersebut? Atas bahu dia saja, air tersebut. Begitu tekanan yang sangat kuat, pressure yang sangat kuat yang boleh menyebabkan seseorang itu badannya boleh kompres, penyek, hancur. Sebab apa? Tekanan air, pressure air itu makin dalam seseorang itu masuk dalam laut, makin tekanannya makin kuat. Jadi katakan kalau air bahtera Nabi Nuh ini atau banjir Nabi Nuh ini, air ini, banjir ini sampai kepada 9 kilometer tinggi kerana nak cover puncak gunung Everest tersebut. Kalau itu ketinggian air tersebut, maka pressure yang ada di tanah, di dasar air tersebut, di permukaan tanah sekarang ini, sangat kuat. Menghancurkan segala-galanya. Dan kita lihat buktinya, piramid. Piramid di Giza ini dah wujud lebih kurang 6,000 tahun. Pada hampir sama zaman dengan zaman Nabi Nuh AS ataupun orang-orang Sumeria. Kalau air itu dah sampai 9 kilometer, maka piramid ini semua akan hancur. Tambahan pula, piramid ini dibina dengan batu-batu limestone yang mana kalau air itu kena dengan banyak, dia akan larutkan limestone tersebut. Maka batu tu akan hilang, hancur. Dia hakis. Maka tidak akan ada piramid. Jadi kewujudan piramid ini membuktikan bahawasanya banjir Nabi Nuh AS tidak meliputi keseluruhan dunia. Ini bukti yang sangat jelas. Bukti yang kedua juga yang sangat jelas ialah kalau air itu meliputi keseluruhan dunia, makanya kita dah akan jumpa rangka, tulang, ikan dan apa jua binatang laut di merata tempat satu dunia ini. Di tengah padang pasir kita boleh jumpa di puncak gunung yang tertinggi, kita boleh jumpa di dalam hutan. Tulang-tulang binatang atau haiwan laut. Kerana air itu dah naik, maka binatang ni akan pergi sana di sini. Bila air itu larut, maka mereka akan tersadai dekat situlah. Tapi kita tak jumpa. Kita tak jumpa tulang-tulang haiwan laut di dalam hutan belantara. Kita tak jumpa di tempat-tempat yang jauh daripada lautan. Tidak. Jadi ini semua bukti-bukti jelas bahawasanya banjir Nabi Nuh AS itu tidak meliputi satu dunia. Ia hanya meliputi kawasan Nabi Nuh AS. Oleh kerana itu, Nabi Nuh AS diperintahkan oleh Allah SWT untuk bawa bersama di atas bahteranya, kapalnya itu, semua binatang berpasangan. Daripada kawasan Nabi Nuh AS tersebut, kawasan tempat tinggal Nabi Nuh. Agar apa? Agar apabila banjir itu surut, maka Nabi Nuh lepaskan balik binatang itu tersebut, jantan dan betina, mereka akan membiak dan balikkan asal ekologi kawasan tersebut. Jadi Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah SWT tak hancurkan makhluk lain hanya kerana keingkaran makhluk yang lain. Jadi Allah SWT jaga balik kawasan ekologi tempat kawasan Nabi Nuh AS selepas tenggelamnya kaum Nabi Nuh dan selepas banjirnya surut. Jadi binatang itu membiak kembali, maka kembalilah tempat itu asal kerana mizan ataupun timbangan ekologi ini sangat-sangat halus. Kalau dipupuskan satu binatang, dia akan menjejaskan makhluk-makhluk yang lain, spesies-spesies yang lain. Jadi Allah SWT ingin kembalikan mizan ataupun timbangan sistem ekologi kawasan tersebut. Kalau banjir Nabi Nuh AS ini meliputi satu dunia, maka bayangkan berapa banyak binatang satu dunia yang Nabi Nuh AS perlu kumpulkan dan bawa di atas kapalnya. Gajah. Gajah je berapa banyak spesies ada. Gajah Afrika, gajah Asia, gajah India.
harimau. Berapa banyak harimau dia ada? Ada harimau di Siberia, harimau di Asia, harimau di India, harimau di Afrika, harimau di Amerika. Bila masa yang Nabi Nuh AS nak kena pergi ke Amerika? Bila masa Nabi Nuh AS nak pergi ke China, nak kena pergi Australia, nak ambil save kangaroo, marsupial semua? Tak ada masa. Dan berapa banyak binatang nak bawa dalam bahtera tersebut? Tak cukup. Bahtera besar macam mana pun tak cukup, kerana spesies binatang, spesies saja bukan bilangan, spesies binatang saja zaman sekarang, dan dia makin sikit. Zaman dahulu lagi banyak spesies binatang. Spesies binatang saja belasan juta. Belasan juta spesies. Semutnya ada berapa ratus spesies. Kumbang saja ada berapa ribu spesies. Kupu-kupu saja ada berapa ratus spesies. Berapa banyak yang Nabi Nuh nak bawa atas bahtera. Jadi secara logiknya, bahtera atau banjir Nabi Nuh ini tidak meliputi keseluruhan alam. Allah SWT tidak membebankan Nabi Nuh AS untuk belayar satu dunia dan kumpulkan semua spesies-spesies gajah, harimau, singa, semua dengan semua mereka punya spesies-spesies yang berbeza-beza di atas bahtera Nabi Nuh. Bagaimana pula kalau binatang itu tak boleh tinggal di kawasan Nabi Nuh yang panas? Binatang seperti polar bear, bagaimana Nabi Nuh nak tangkap dan bawa di atas kapal? Jadi ini semua menunjukkan bahawasanya banjir Nabi Nuh tidak meliputi keseluruhan dunia ini. Dia hanya kawasan Nabi Nuh AS. Nah, jadi kita kembali kepada tempat Nabi Nuh AS, kawasan Nabi Nuh AS. Kita lihat di sini. Tempat Nabi Nuh AS ini dinamakan sebagai Sumeria. Okey. Sumeria. Dan Sumeria ini sekarang terletak di selatan Iraq. Ketinggian Sumeria ini daripada dahulu sekarang ia lebih kurang dalam 6 km saja daripada permukaan laut. Kalau kita lihat gambar ini, yang hijau ini adalah ketinggiannya. Makin tinggi, makin warna tu berubah. Kalau yang putih, maknanya di ketinggian mungkin 2000 meter ke atas. Kalau sekiranya hijau, kurang daripada 100 meter. Kalau dia tu kuning, mungkin dia itu 1000 km ke atas, kuning dan kemirah-mirahan. Jadi kita lihat kawasan Sumeria di sini dengan sungai yang dua yang mengalir, iaitu sungai Tigris dan juga sungai Euphrates, dan mengalir terus pergi kepada Teluk Parsi di sini. Maka kawasan di sini kawasan yang rendah permukaannya, maka mudah banjir sebenarnya. Mudah banjir. Dan air ini mudah naik ke atas. Bahkan mengikut kajian, ribuan tahun dahulu, puluhan ribuan tahun dahulu, sebelum ada tamadun manusia tinggal di sini, keseluruhan kawasan di sini yang hijau ini di bawah permukaan laut. Maknanya air Teluk Parsi tersebut itu, laut Teluk Parsi itu merangkumi sampailah kepada Baghdad. Jadi Basra, Kufah, Baghdad semua adalah di bawah lautan ketika tersebut. Jadi sekarang ni air laut dah makin surut, makin kurang kerana banyaknya air yang terperangkap dalam bongkahan air batu di kutub utara dan kutub selatan. Maka kerana permukaan air makin merosot, jadi kawasan di selatan Iraq ini adalah kawasan yang mana dapat dilihat sebagai darat tapi tak berapa tinggi daripada permukaan laut, 6 meter. Makanya berlaku banyak banjir kat situ. Dan orang-orang sana dah biasa dengan banjir. Terutamanya kalau sekiranya hujan lebat berlaku di kawasan pegunungan di Turki tersebut dan air itu mengalir ke bawah, dibawa oleh sungai Euphrates dan juga sungai Tigris. Dan apabila mereka bertemu, kedua sungai ini bertemu di kawasan Basra dan Kufah, di kawasan Sumeria, air itu berlimpah ruah. Air itu boleh melimpah ruah dan membanjiri kawasan di sini. Jadi mereka dah tahu tentang keadaan banjir tersebut dan biasa banjir. Cumanya keadaan pada zaman Nabi Nuh AS, banjir ini berlaku mendadak. Sehingga kan kaumnya tak sempat nak lari. Anak Nabi Nuh tak sempat nak lari, nak cari. Kata Nabi Nuh, sa'awi ila jabal. Anak Nabi Nuh kata kepada bapanya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' dalam surah Hud. Aku akan cari perlindungan di gunung yang mana dapat selamatkan aku daripada banjir ini. Jadi dia nak lari. Kalau nak lari pada gunung, di manakah gunung yang terdekat?
Gunung yang terdekat ialah kawasan di sini. Ini gunung yang terdekat. Ini gunung terdekat bagi orang Sumeria. Lebih kurang dalam 100 km sedemikian. Tapi tak sempat. Banjir ini datang mendadak. Dan banjir ini kalau kita lihat dalam pengalaman kita, kalau air pasang, waktu hari air pasang dan hujan lebat turun, maka banjir itu naik dengan cepat. Sebab apa? Sebab permukaan air itu naik. Kerana air pasang, air itu naik. Jadi kemudian hujan turun, maka air itu dengan cepat banjir itu naik. Kita di Singapura di sini, kita dah mengalami banyak banjir yang berlaku ketika laut pasang, air pasang. Jadi permukaan air itu naik, kemudian hujan turun. Jadi maknanya kawasan-kawasan yang rendah seperti di Bedok dan di kawasan Katong dan sebagainya tenggelam dengan air. Sebab apa? Sebab air laut tu naik atas ke darat dan hujan pun turun bawa air yang mencucur dari langit, maka terperangkap air tersebut. Jadi air tu naik dengan cepat. Jadi ini fenomena banjir dengan cepat. Orang tak boleh nak lari. Tetapi kalau kita lihat dalam surah Hud, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam surah Hud berkenaan dengan gelombang, wave. Ayat 42-43, Allah SWT berfirman apa? Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan bahtera Nabi itu berlayar membawa mereka yang berada atas kapal tersebut fi maujin kal jibal, dalam gelombang laksana gunung. Gelombang laksana gunung. Jadi maknanya bergelora banjir tersebut. Dia bukan stable naik begitu saja. Kita tak pernah tengok banjir sedemikian. Maknanya air banjir itu bergelora macam ombak. Dan ombak bukan ombak kecil. Ombak tu ombak besar. Kalau ombak kecil itu biasalah. Maknanya orang jalan ke apa, jadilah dia kocakan air. Tapi ini ombak yang besar. Macam gunung. Tinggi. Dan bukan setakat itu saja. Kemudian Allah SWT pada ayat 43, Allah SWT gunakan perkataan gelombang lagi. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Wahala bainahumal mauju. Di antara siapa? Di antara Nabi Nuh AS yang di atas kapal dan anaknya yang sedang terapung di dalam air. Nabi Nuh panggil, wahai anakku naik atas. Anak dia tak nak, aku nak lari pada gunung. Tiba-tiba datanglah banjir di tengah-tengahnya ataupun gelombang di tengah-tengahnya yang mana memisahkan bahtera Nabi Nuh daripada anaknya dan menenggelamkan anaknya tersebut. Jadi gelombang ini, wave ini, ombak inilah katakan, terjadi ketika berlakunya banjir besar ini. Ini satu perkara yang kalau banjir biasa saja berlaku, kalau air sungai itu melimpah ruah, dia tidak ada gelombang yang besar, dia akan naik begitu saja. Tapi bila dia jadi gelombang besar ini satu perkara yang sangat ganjil berlaku. Dan hanya ada dua saja punca penyebab yang boleh jadikan gelombang besar ketika banjir. Pertama, kalau air yang mengalir di kedua sungai Tigris dan juga Euphrates ni, air itu mengalir dengan laju. Ini berlaku apabila keadaan zaman sekarang ni, kalau kita ada sungai-sungai yang mana mereka letakkan empangan, dam. Jadi di belakang dam tersebut itu, di belakang empangan ni air banyak. Kalau dam tu pecah, air itu akan mengalir dengan banyak terus turun ke sungai tersebut. Jadi dia jadi gelombang yang besar. Dan akan menghancurkan semuanya yang berada di dalam dia punya jalan dia tersebut. Semua kampung, rumah dan sebagainya, semuanya akan hancur. Dia akan mengalir mengikut sungai tersebut. Jadi ini jadi gelombang yang besar. Kalau ada empangan. Yang besar pecah. Tapi zaman Nabi Nuh AS tak ada empangan. Satu lagi, kalau sekiranya tak ada empangan, hujan yang lebat berlaku tapi bukan di kawasan sana, kawasan Nabi Nuh AS, tapi di kawasan gunung. Jadi banyaknya hujan yang berlaku sehingga air itu mencurah-curah jatuh dan dia mengalir ke kedua sungai tersebut, dan kerana banyaknya dia jadi gelombang, jadi wave. Dia bawa terus untuk sampai kepada muara sungai itu. Sampailah dia itu keluar kepada Teluk Parsi. Tapi gelombangnya tidak akan begitu besar sampai 1 meter, 2 meter atau 10 meter. Tidak. Tetap ada gelombang tapi tak besar. Jadi hanya apa yang boleh menghasilkan gelombang yang sangat besar? Kalau empangan pecah, pertama. Dan kedua, kalau berlakunya tsunami. Dan kita dah tahu, kalau tsunami itu berlaku,
gelombang yang terhasil, ombak dia terhasil tu boleh setinggi sampai 10 meter, 20 meter. Bergantung kepada bagaimana dahsyatnya tsunami itu. Dan tsunami ini hanyalah fenomena ombak yang besar, yang tinggi, yang kemudian meranapkan seluruh apa yang berada di dalam perjalanannya tersebut. Seperti yang berlaku di Aceh pada tahun 2005, 2004 dan juga 2005. Jadinya, tsunami ini adalah fenomena tapi ia terhasil macam mana? Bagaimana boleh terhasil tsunami? Dua faktor kalau boleh terhasil tsunami. Pertama, kalau berlaku gempa bumi yang sangat kuat. Dan kedua, kalau jatuhnya batu dari angkasa, asteroid atau meteorit yang jatuh ke laut. Jadi bila jatuh ke laut, laut tu akan bergelombang, dia akan keluarkan ombak yang sangat besar dan ombak tu akan terus berlari menuju ke kawasan darat dan menghancurkan apa yang saja berada di darat tersebut. Dan gelombangnya tsunami ini boleh sampai 10 meter, 20 meter bergantung kepada betapa besarnya batu itu jatuh ke laut tersebut. Jadi ini antara mungkin gambaran artis lah. Tsunami yang begitu besar. Kalau jatuhnya batu daripada langit. Jadi air laut tu melimpah ruah boleh sampai tinggi. Dan ini berlaku pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala dah terangkan pada hari kiamat nanti wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu melimpah ruah kerana batu-batu yang jatuh daripada langit itu banyak. Jadi dua sebab, gempa bumi ataupun batu. Mungkin kedua-dua sebab ini boleh berlaku atau kedua-dua sebabnya berlaku serentak atau salah satunya berlaku. Maknanya berlakunya gempa bumi sebelumnya atau berlakunya gempa bumi ketika hujan itu turun daripada langit, dan juga air sungai Tigris dan Euphrates yang melimpah ruah. Kemudian berlakunya gempa bumi yang kemudian menjadikan tsunami yang membawa ombak tersebut daripada lautan kepada kawasan kat sini. Kawasan Sumeria. Jadi ombak tu begitu besar sehingga dia masuk ke kawasan darat untuk beberapa kilometer tersebut dan menghancurkan apa yang ada kat situ. Dia boleh masuk sampai nak dekat 100 kilometer kalau sekiranya ombak tu besar. Dan boleh juga kedua-duanya gempa bumi dan juga Allah takdirkan ada batu besar jatuh dan dia jatuh betul-betul dekat Teluk Pasi tersebut itu, maka menghasilkan gelombang yang sangat besar yang mana sampai dia itu boleh meliputi kawasan Sumeria ini. Ini kemungkinan, kita tak pasti. Yang penting kita tahu bahawasanya ombak ataupun banjir Nabi Nuh ini berombak sangat besar. Dan ia berombak hanya boleh terhasil kalau ada tsunami. Dan tsunami boleh terhasil kalau sekiranya ada gempa bumi ataupun batu besar yang jatuh melanggar bumi ini dan jatuh di kawasan lautan yang berdekatan. Jadi ini kemungkinan yang boleh menyebabkan berlakunya ombak yang besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS pada ketika banjir itu berlaku. Dan Allah SWT lebih mengetahui sebabnya. Ini kita hanya andaian sahaja. Mungkin benar dan mungkin tidak benar. Jadi kita dah selesai membahaskan tentang Nabi Nuh AS ini, banjirnya dan juga bahtera tersebut. Dan kemudian bahtera ini, kata Allah SWT, wastawat alal judi, kemudian bahtera ini berlabuh di Bukit Judi. Di manakah Bukit Judi tersebut? Dia mestilah kawasan yang berdekatan dengan kawasan Nabi Nuh AS, kerana banjir Nabi Nuh ini tidak sampai seluruh alam. Jadi tidak ada cerita Nabi Nuhnya bahtera ini tawaf keliling Kaabah, kemudian air banjir tersebut masuk dalam lubang air Zam-Zam. Tak ada. Ini semua adalah cerita yang mana tidak berdasarkan kepada hadis dan juga tidak berdasarkan kepada logik. Ini boleh dapati dalam kisah-kisah Israiliyat dan juga yang mungkin andaian-andaian orang-orang dahulu. Jadi bahtera Nabi Nuh ini tersadai di kawasan yang berdekatan dengan tempat kawasan Nabi Nuh AS tersebut itu. Kerana banjir itu banjir yang lokal, bukanlah global. Di manakah bukit yang terdekat pada kawasan Nabi Nuh AS? Kalau kita lihat di sini, peta di sini, kawasan yang terdekat ialah Gunung Ganang yang di sini, yang sekarang ini berada di Iran.
ia lebih kurang 150 hingga 200 km daripada kawasan Sumeria, kawasan Nabi Nuh AS. Jadi bila air itu makin naik, air itu meliputi keseluruhan kawasan di sini, dan saya rasa yang berlaku tersebut adalah gempa bumi dan juga sama serentak dengan batu besar jatuh daripada langit sehingga menyebabkan air itu melimpah ruah sampailah kawasan pendalaman di kawasan selatan Iraq di sini. Jadi beratus-ratus kilometer tanah itu tenggelam dengan air yang tinggi sampai kepada mungkin 10 kaki ataupun mungkin sampai kepada 3 meter ataupun 4 meter dalamnya. 4 meter atau 3 meter dalamnya, maka itu sudah cukup untuk apungkan, untuk jadikan bahtera Nabi itu terapung dan berlayar di atasnya. Tapi bahtera Nabi Nuh ini tidak lama berlayar di atas air kerana Allah SWT lepas hancurkan kaum Nabi Nuh AS yang ingkar, Allah SWT perintahkan awan untuk berhenti turunkan hujan dan Allah perintahkan bumi untuk sedut air tersebut. Jadi air itu surut. Mana-mana air daripada lautan Parsi ini, Teluk Parsi ini sampai kepada darat, dia akan surut balik kepada laut dan mana-mana air yang ada kat situ mula diserap oleh tanah. Jadi maknanya air itu perlahan turun, maka bahtera Nabi Nuh ini pergilah pada kawasan yang tinggi ketika tersebut. Kalau kita nak ikut kepada bukit yang terdekat kepada kawasan Sumeria ialah lebih kurang 150 hingga 200 km ke kawasan tersebut. Jadi kemungkinan di sinilah kawasan Judi, Bukit Judi. Di kawasan Bukit Judi. Jadi ada yang mengatakan Bukit Judi dekat Turki. Ada yang mengatakan Bukit Judi itu di Saudi. Ada yang mengatakan Bukit Judi itu di Syria. Itu semua jauh daripada kawasan Nabi Nuh AS. Bahtera itu perlu jalan sampai berminggu-minggu, mungkin berbulan lamanya untuk sampai ke kawasan kat sana. Sedangkan bahtera itu tidak lama berlayar. Manusia yang di atas itu perlukan makanan, binatang yang dibawa di atasnya perlukan makanan mereka yang tersendiri. Jadi bahtera itu mungkin beberapa hari saja, mungkin tak sampai seminggu pun. Kemudian bila bahtera itu dah tersadai di kawasan gunung ataupun bukit, maka Nabi Nuh lepaskan binatang tersebut itu dan mereka membiak kembali dan makan seperti mana yang mereka makan sebelum itu. Dan air pun mulalah surut dan keadaan kembalilah seperti normal dan mayat-mayat orang kafir itu semua hanyut dibawa oleh air laut kepada kawasan Teluk Parsi. Kalau kita anggap sebagai tsunami tersebut, dia akan kaup semua mayat-mayat dan semua apa yang ada bawa kepada laut, jadi tidak adalah mayat yang berkelimpangan kat situ lagi. Jadi semua mayat orang kafir semua hilang. Jadi Nabi Nuh dan kaumnya, orang-orang mukmin yang ada di atas kapal, mereka start fresh. Mereka mulakan penghidupan yang baru dan mula membiarkan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Daripada bahtera yang dibina sehingga banjir berlaku, sehingga surutnya banjir tersebut. Nah, persoalan seterusnya ialah bilakah Nabi Nuh alaihissalam ini hidup? Bilakah Nabi Nuh alaihissalam ini hidup, berapa lama daripada zaman Nabi Adam alaihissalam? Jadi di sini kalau kita lihat, kalau muslimin dan muslimat lihat pada video saya berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, bilakah lebih kurang ia diturunkan dan juga teori evolusi manusia dan sebagainya, saya ada menyatakan bahawasanya Nabi Adam alaihissalam kemungkinannya diturunkan di atas muka bumi ini lebih kurang 150,000 tahun dahulu. Ini mengikut kajian mitokondria. Manusia yang kembali kepada asal satu wanita yang tinggal pada lebih kurang 140,000 hingga 150,000 tahun dahulu. Jadi semua manusia ini mengikut kajian sains daripada kajian mitokondria, sel mitokondria yang tersebut itu, sampai kepada wanita yang satu yang hidup pada 150,000 tahun dahulu. 140-150,000. Kita semuanya asal daripada satu wanita. Semua manusia, satu dunia ini. Daripada satu wanita. Jadi, ketika tersebut kalau kita lihat kepada purata suhu dunia,
Dan ini mengikut kajian para saintis yang mereka gali, mereka drill kawasan di bongkahan air batu di Kutub Utara, Kutub Selatan, mereka drill dan mereka keluarkan dan mereka kaji sampel air batu yang ada tersebut, mereka dapati bahawa suhu dunia ini dia naik turun. Yang tinggi puncak di sini, ni graf lah, yang tinggi ini, yang warna hijau ini, dia adalah keadaan suhu dunia ni panas. Panas maksudnya secara purata suhu dunia ini melebihi 0 darjah, 0 degree Celsius. Mungkin antara 5, 10, 15 degree Celsius. Kira panas. Air batu tak boleh ada di permukaan tanah apabila suhu melebihi 0 darjah Celsius. Tapi yang mana-mana di antara yang hijau di sini, yang mana graf dia tu turun ke bawah, dia menunjukkan suhu yang sejuk. Jadi kita lihat di sini, pada 150,000 tahun dahulu, kalaulah, wallahualam, Allah SWT lebih mengetahui, kalau Nabi Adam AS diturunkan pada ketika tersebut ke dunia, suhu dunia ini terus naik dengan mendadak. Untuk selama ribuan tahun lamanya. Untuk sampai 10,000, 20,000 tahun lamanya suhu dunia ni panas. Suhu dunia ini panas. Ini menyebabkan apa? Manusia boleh membiak. Jadi untuk selama mungkin 20,000, 30,000 tahun, 20,000, 30 tahun, bayangkan kita ini antara jarak kita dengan Rasulullah SAW hanyalah 1,400 tahun saja. 1,400 tahun. Antara kita dengan tamadun Sumeria 6,000 tahun. Ini kira 20,000, 30,000 tahun. Lama tempohnya. Subhanallah. Dunia ini panas. Kemudian Allah SWT jadikan suhu satu dunia ini terus menjunam jadi sejuk. Terus jadi sejuk. Dan pada 70,000 tahun dahulu dia paling sejuk. Pada kawasan di sini 70,000 tahun kawasan ini paling sejuk. Dan ini bertepatan dengan berlakunya satu peristiwa yang sangat dahsyat, iaitu letupan super volcano. Letupan gunung berapi yang gergasi yang terletak di utara Sumatera. Yang sekarang ini kita panggil sebagai nama Toba. Gunung Toba ini adalah gunung berapi. Dia sangat besar dan tak boleh dilihat dengan mata kerana sangat besarnya tersebut. Dia punya puncaknya, permukaannya tersebut tu yang mana keluar lahar itu, sekarang ni ada tasik. Namanya Tasik Toba. Dan tasik ini begitu besar sehingga di tengah-tengah tasik ini ada pulau. Dan pulau ini lebih besar daripada Singapura. Jadi bayangkan mulut gunung berapi ini begitu besar sehingga kan pulau sebesar Singapura adalah lebih besar dari Singapura ni boleh muat kat tengah-tengah. Jadi begitu besar gunung berapi di Toba tersebut. Jadi gunung berapi di Toba ini meletup lebih kurang 70,000 tahun yang lepas. Dia mengeluarkan asap dan sebagainya dan dia menutupi keseluruhan dunia ini dengan debu dan juga dia punya gasnya, dan ini menyebabkan suhu dunia itu menjunam jadi sejuk, jadi beku. Jadi masa satu dunia ini suhu secara purata minus 30 degrees, minus 40 degrees Celsius. Jadi sangat sejuk ketika tersebut. Jadi manusia ketika itu tidak boleh bina tamadun. Jadi apabila selepas zaman Nabi Adam AS untuk ribuan tahun ini, untuk 10,000, 20,000 tahun, kemudian manusia itu tinggal di atas muka bumi dan mulalah dia tu menebar di atas muka bumi ini sedikit demi sedikit. Ketika tersebut cuaca dunia sangat sejuk, jadi manusia tak boleh nak keluar satu dunia ini dengan cepat. Tak boleh nak bina tamadun kerana satu dunia ini ditutup dengan air batu. Jadi tamadun tak wujud. Nak membina tamadun macam mana? Nak bina bangunan macam mana? Semuanya air batu. Jadi manusia itu tinggal bersendirian, family dan juga bergerak sana sini. Afrika saja tempat mereka, kawasan mereka boleh maknanya berkumpul, kerana Afrika ketika tersebut itu kerana dia terletak di kawasan Khatulistiwa, maka dia itu tidaklah begitu sejuk. Sejuk-sejuk, dingin-dingin seperti dingin musim sejuk saja, tapi tidaklah sampai ada air batu. Jadi mereka masih lagi boleh memburu binatang, masih mereka boleh cari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mereka makan. Jadi manusia tersebut itu tinggal kawasan yang sangat sejuk daripada lebih kurang 110,000 tahun dahulu sehinggalah kepada 10,000 tahun lepas. Sehinggalah 10,000 tahun lepas.
Apabila sampai pada 10,000 tahun lepas, kita tak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba suhu dunia ini mendadak naik. Jadi panas. Maka air batu mulalah cair. Bila air batu mula cair, maka manusia yang sudah bertebaran di atas muka bumi ini, mereka sudah mula dapat mampu dengan kepandaian yang Allah berikan, mereka sudah mampu untuk membina tamadun. Mereka sudah mampu untuk membina negara, bangunan, mereka untuk buat mereka punya sistem dan sendiri kerana cuaca dah makin panas. Dah boleh bercocok tanam. Kalau sebelum ini mereka tak ada cocok tanam, mereka hanya keluar mencari tanaman-tanaman, hunter gatherers nama dia. Tapi sekarang mereka sudah cocok tanam, mereka sudah pelihara binatang dan sudah ada tamadun. Itu berlaku lebih kurang 10,000 tahun yang lepas kerana suhu itu naik. Jadi sedikit demi sedikit sehinggalah 6,000 tahun yang lepas cuaca begitu panas. Lebih kurang macam cuaca sekarang di sini. Sekarang ini cuaca di Timur Tengah dan sebagainya panas. Maka manusia sudah mampu untuk bina tamadun yang pertama, iaitu tamadun Sumeria. Tamadun Sumeria. Jadi di situlah maknanya kalau kita katakan Nabi Nuh AS hidup pada zaman tamadun Sumeria, maka jarak Nabi Nuh AS dan juga Nabi Adam AS adalah lebih daripada 100,000 tahun sekurang-kurangnya. Apa yang berlaku di antara ni, masa ini manusia itu tidak ada tamadun. Manusia hanya bertebaran dan cari makanan sendiri. Dia dibunuh Afrika kerana cuaca sangat sejuk. Tidak boleh mereka itu keluar sampai ke China, Europe dan sebagainya. Kerana semuanya beku, sangat beku. Manusia tak ada kemampuan nak tinggal di tempat yang suhunya sampai menjunam 40 darjah bawah sifar, 50 darjah bawah sifar, hatta 70 darjah bawah sifar tanpa ada pakaian yang tebal. Jadi itu kemungkinan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh AS. Nah, makanya kadang-kadang kita lihat ada tempat-tempat yang membuat rajah keturunan Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada nama-namanya. Nabi Adam AS namanya siapa, kemudian anaknya siapa, kemudian anaknya siapa, kemudian anaknya nama Syith, Nabi Syith, kemudian nama anak-anaknya, kemudian Nabi Nuh AS, kemudian anak-anak-anaknya, kemudian Nabi Ibrahim AS. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini tidak berdasarkan kepada mana-mana hadis dan juga tidak berdasarkan kepada Al-Quran. Ini sebenarnya nama-nama yang diberitahu oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Ini hanyalah Israiliyat. Maka kita tidak perlu berpegang kepada silsilah Nabi ini. Ini andaian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita berpegang dan percaya kepada itu, bermakna kita pegang dan percaya kepada kepercayaan orang-orang Nabi, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ini tidak terima sedemikian, kita kembali kepada kajian yang lebih jitu, kajian saintifik, kajian terkini, kajian kontemporari, dan kita tolak tepi nama-nama ini. Ini nama-nama dicipta, kebanyakannya dicipta oleh orang Yahudi dan Nasrani atau orang Yahudi sendiri. Allah SWT dah tuduh mereka sebagai kaum yang tukar menukar kitab Taurat, suka hati mereka. Mereka masukkan nama itu, mereka yang buat cerita ini, maka mereka katakan Allah SWT yang cakap sedemikian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nama-nama itu nama-nama ciptaan orang-orang Yahudi. Jadi silsilah siapa anak Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Ibrahim AS, silsilah anak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Nuh AS, ini adalah ciptaan orang-orang Yahudi, kita tak perlu pegang. Sebab tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang katakan sedemikian dan tidak ada rekod secara ilmiah yang menyatakan sedemikian. Jadi ini antara, kalau kita anggap sebagai kemungkinan, jarak masa di antara Nabi Adam AS dan Nabi Nuh AS. Adakah Nabi Nuh AS Nabi yang kedua diutus kepada manusia? Kalau kita lihat kepada dari sudut tamadun, Nabi Nuh AS merupakan Nabi yang pertama diutuskan kepada tamadun. Dan ini telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah menerangkan tentang keadaan hari kiamat, manusia mula mencari Nabi yang dapat membantu mereka untuk mempercepatkan hisab tersebut. Mereka dah tak boleh tahan lama sangat hisab. Jadi mereka jumpa Nabi Adam AS, Nabi Adam tak nak bantu mereka, suruh pergi pada Nabi Nuh. Bila mereka pergi pada Nabi Nuh AS, mereka kata kepada Nabi Nuh AS, engkau adalah Nabi untuk manusia yang pertama.
Maknanya Nabi pertama yang diutuskan kepada tamadun. Jadi itu bukti. Nabi Nuh AS merupakan Nabi yang pertama yang diutuskan kepada tamadun. Dan tamadun pertama manusia adalah sejauh ini kita dapati tamadun Sumeria. Nabi Adam AS bapa bagi semua manusia. Jadi Nabi yang pertama diutuskan kepada tamadun adalah Nabi Nuh AS. Tapi tidak bermakna ialah Nabi yang kedua. Sebab Nabi yang kedua adalah Nabi Syith alaihissalam yang merupakan anak pada Nabi Adam alaihissalam yang menyebarkan ajaran agama tauhid kepada manusia. Kemudian antaranya sudah pasti ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan kepada kaum-kaum tertentu yang mana bukan kaum lah, maknanya keluarga-keluarga yang terpisah-terpisah yang mengajak mereka kepada kebenaran. Seperti mana kita lihat zaman sekarang ini, manusia sudah berada di seluruh pelosok dunia. Pada zaman Rasulullah SAW, manusia sudah ada di Australia, manusia sudah berada di dalam Amazon jungle, manusia sudah berada di pulau-pulau di Fiji, pulau-pulau di selatan lautan Pasifik. Apakah tidak ada seseorang yang ajak mereka kepada kebenaran? Sudah pasti ada. Tapi tak disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana dia tidak penting untuk kita tahu. Yang kita tahu ialah Allah SWT dah berfirman dalam Al-Quran, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada mana-mana umat kecuali Allah utuskan kepadanya yang memberi peringatan. Yang memberi peringatan mungkin Nabi, mungkin Rasul, mungkin pendakwah. Yang Allah beri ilham kepadanya untuk ajak kepada tauhid. Jadi ini mungkin berlaku yang berlaku antara tempoh Nabi Adam AS dan juga Nabi pertama yang diutuskan kepada tamadun, iaitu Nabi Nuh AS, tempoh selama 100, sekurang-kurangnya 100,000 tahun lamanya. Jadi begitulah muslimin yang rahmati Allah, apa yang saya boleh kupaskan berkenaan dengan kisah Nabi Nuh AS dari sudut kajian ilmu kontemporari. Mudah-mudahan ia membawa manfaat kepada kita dan mudah-mudahan kita dapat tapis mana yang dikatakan sebagai cerita-cerita Israeliat dan mana yang kita katakan sebagai fakta daripada Al-Quran dan hadis dan mana yang boleh didukung oleh kajian ilmu sains dan juga kajian kontemporari. Sekian saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.